Okey. Kita mulakan siaran kita 5 detik dari sekarang. 5 second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam ruangan yang menarik ini, iaitu kita berada dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama dalam sesi daurah tadabbur ayat-ayat kursi. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, Imam Masjid Negara, di mana kita akan sama-sama mendasari dan mendalami ayatul kursi yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 255, dan kalau di mushaf dia di muka surat 42 ya Ustaz ya? Ya, betul. Agak menarik ayatul kursi, ayat yang dikenali sebagai penghulu segala ayat suci Al-Quran serta mengisahkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan kekuasaannya yang tiada batasannya ya dalam dunia dan di akhirat. Dan ada banyak kelebihan ayatul kursi ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membuka majlis dengan Ummul Kitab. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang ke program Mencari Keberkatan dengan Al-Quran, terbitan Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Saya, teman setia anda, Misliah Rusli, akan bertugas sebagai moderator untuk sesi daurah tadabbur ayat-ayat Al-Kursi. Dan tanpa membuang masa, dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memulakan majlis kita, dan saya pohon kerjasama semua jemaah halaqah maya kita untuk menutup mikrofon dan juga kamera demi kelicinan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ayatul kursi pada hari ini. Namun untuk kita lebih jelas tentang ayatul kursi terlebih dahulu, kita perlu lihat dari sudut makro ayatul kursi ini, dari sudut ruang yang lebih besar daripada hanya sepotong ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini dia terletak di dalam suratul Baqarah. Terletak di dalam suratul Baqarah, suatu surah yang paling panjang dalam Quran. Surah yang kedua, dan dia terletak pada surah Baqarah, surah yang paling panjang dalam Quran. Dan menariknya, cara Allah susun
surah Baqarah ini dengan cara yang begitu begitu luar biasa sebenarnya. Begitu luar biasa. Dalam surah Baqarah ini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perkara yang Allah sentuh dalam surah Baqarah. Perkara pertama yang disentuh ialah tentang hati. Kan di awal surah Baqarah Allah sebut tentang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Bagaimana Allah khatam, Allah kunci hati mereka. Kemudian Allah sebut tentang hati orang-orang yang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dan di awal Allah sebut tentang hati orang beriman, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Keraguan itu datang dari mana? Datang dari hati. Dan bila Allah kata tiada keraguan, maksudnya tiada keraguan di dalam hati. So, surah Baqarah dimulakan dengan hati. Kemudian berpindah kepada kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Kemudian kita lalui kisah Nabi Adam, ceritanya dengan iblis secara brief, secara ringkas. Kemudian berpindah kepada kisah Bani Israel. Tadi cerita tentang satu orang individu, sekarang cerita tentang satu kaum, Bani Israel. Dan dalam kisah Bani Israel ni panjang lebar Allah terangkan tentang apa yang mereka pernah buat. Apa yang mereka pernah buat, namun bukan dalam bentuk kronologi, bukan dalam bentuk satu persatu, tetapi apa perangai-perangai mereka. Bagaimana mereka bertindak terhadap arahan-arahan dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa respon mereka terhadap perintah dari Allah. Kemudian setelah kisah daripada Bani Israel, Allah datangkan kisah Nabi Ibrahim. Allah datangkan kisah Nabi Ibrahim. Dan dalam kisah Nabi Ibrahim ni dipaparkan tentang bagaimana hubungan Nabi Ibrahim membina Kaabah. Juga dipaparkan bagaimana doa-doa yang begitu begitu bermakna dari Nabi Ibrahim, terutamanya buat kita dan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas kisah Nabi Ibrahim, Allah sebut tentang Kaabah. Allah sebut tentang Kaabah pada permulaan juzuk yang kedua surah Baqarah ni. Allah ceritakan tentang Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Juga cerita tentang berubahnya arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Setelah Allah cerita tentang Kaabah, apa lagi yang didatangkan? Allah datangkan bagaimana ujian kehidupan di dunia ini merupakan ujian buat umat. Allah bagi tahu Allah akan datangkan ujian demi ujian buat umat ini. Kan ujian dalam bentuk dalam bentuk kegoncangan, ujian dalam bentuk kekurangan harta, ujian kematian dan banyak bentuk-bentuk ujian. Banyak bentuk-bentuk ujian. Kemudian Allah datangkan set of rules, undang-undang. Undang-undang perkahwinan, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, tentang nikah kahwin. Semuanya ada dalam surah Baqarah.
part tentang undang-undang secara detail Allah datangkan. Dan dalam banyak undang-undang ni, dalam begitu banyak undang-undang, Allah datangkan secara spesifik panduan tentang pengurusan harta. Secara spesifik panduan tentang pengurusan harta. Dalam banyak-banyak undang-undang ni di hujung Allah sebut panduan secara spesifik tentang pengurusan harta. Kenapa harta ni perlu diurus? Kerana dalam diri manusia ada satu penyakit yang namanya ketamakan. Tamak, greed. Ketamakan. So begitu Allah tahu apa yang ada dalam diri manusia, maka Allah beri peraturan yang spesifik untuk manusia yang dalam hati dia ada ketamakan. Dan surah Baqarah ini ditutup dengan doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu semua doa. Ditutup dengan doa. So kalau kita susun tuan-puan, kalau kita susun yang pertama tadi tentang apa? Tentang hati. Yang kedua tentang Nabi Adam. Yang kedua tentang Bani Israel. Yang ketiga tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Setelah itu tentang Kisah Ka'bah. Lepas itu tentang Ujian Ujian kehidupan. kehidupan di dunia. ujian kehidupan. Okey. Kemudian Undang-undang. undang-undang. Dan selepas undang-undang Panduan pengurusan Doa. harta dan doa. Doa. panduan ketamakan dan akhirnya doa. Semua sekali ada 9. Hati Nabi Adam, Bani Israel, Nabi Ibrahim, Ka'bah, ujian kehidupan, undang-undang, panduan ketamakan dan doa. Kalau kita lihat hati pasangannya dengan doa. Ketika kita mohon berdoa, kita berdoa tulus dari hati yang dalam. Dan cerita tentang Nabi Adam, basically Allah tunjukkan ada satu makhluk yang tamak. Yang namanya iblis. So ketamakan itu datangnya daripada iblis. Yang kata aku lebih itu, aku lebih ini. Ketamakan akan mengelabukan mata. Lalu iblis dan syaitan turun-temurun akan mengganggu anak Adam ini dengan ketamakan. Kan Adam dan panduan ketamakan. Kemudian Bani Israel yang begitu banyak melanggar undang-undang. Mereka diberi undang-undang, mereka langgar. Dan sekarang tiba masanya untuk kita diberi undang-undang. Kita patuh atau tidak. Kadang orang kita begitu benci dengan Bani Israel, dengan Israel Zionis, tapi perangai tak ubah macam Israel dan Zionis tu dengan melanggar undang-undang dari Allah. So begitu kita tidak menyukai mereka, membenci mereka, sepatutnya kita perlu patuh pada undang-undang supaya berbeza dengan Bani Israel. Dan kemudian kita pergi Nabi Ibrahim. Dan lihat kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan ujian demi ujian. Dan Allah uji Nabi Ibrahim berulang kali. Sama seperti kita. Hidup kita penuh dengan ujian kehidupan ini. Dan di tengah-tengah surah Baqarah adalah cerita tentang Kaabah. Bukankah Kaabah itu menjadi pusat utama umat ini? Ya. Sebab tu bila ditanya kepada
Ibnu Abbas, bila Imam Ibnul Jauzi dan Ibnu Kasir, bila ditanya kepada mereka apa yang mereka faham tentang surah Baqarah, dia kata surah Baqarah adalah haulal Ka'bah, adalah berkaitan sekitar, berpusing-pusing sekitar Kaabah. Kita perlu pergi satu persatu, pecahkan satu persatu perenggan, dan akhirnya baru kita jumpa Kaabah di tengah-tengah. Ulama terdahulu begitu memahami Quran, bila ditanya tinggal disebut surah Baqarah, itu tentang Kaabah, berpusing-pusing sekitar Kaabah. Kerana Kaabah menjadi fokus utama yang terletak di tengah-tengah surah Baqarah. Menakjubkan. So, petang ini kita nak tengok a glimpse daripada bukan hanya ayatul kursi, tetapi perenggan ataupun makra' yang mewakili ayatul kursi yang berada di dalamnya. Saya cuba bermula daripada ayat 253 sehinggalah habis makra' ini pada ayat 262. Kenapa semacam itu? Kerana di dalam ini nanti akan ada panduan. Kan dia ni dekat nak habis dah ni. Surah Baqarah berapa? Dia punya jumlah ayat? 200? 290. 286. 286. Kan kita sudah menghampiri sekitar undang-undang dan panduan ketamakan. Sekitar undang-undang dan panduan ketamakan. So, dalam sekitar ayat kursi ini nanti, kita akan ketahui tentang undang-undang berkaitan dengan harta dan bagaimana tata cara pengurusan harta. Sedikit sebanyak. Begitu. So, kalau kita hanya mengambil ayatul kursi, kita tak nampak. Kita tak nampak dari kaca mata burung. Ayatul kursi ini terletak di mana? Kerana ulama terdahulu mereka menggambarkan ayatul kursi, Nabi terutamanya bila menggambarkan ayatul kursi, baginda menyifatkan ayatul kursi adalah ayat yang paling utama dalam Quran, manakala surah Baqarah surah yang paling utama dalam Quran. So dia bukan sekadar ayat yang sembarangan, tetapi dia ayat paling puncak di dalam surah paling puncak. Dia ayat paling puncak di dalam surah paling puncak. Okey. Jom kita lihat dulu bermula daripada ayat 253. 253. Dalam perbahasan sebelum ini, ada dinyatakan tentang bagaimana umat terdahulu yang dibawakan contoh peperangan antara Talut dan Jalut. Talut dan Jalut dan dimenangi oleh tentera Talut. So bila kita baca, kita sedang melalui sejarah orang terdahulu dan kita rasa wow, mereka sangat hebat. Terutamanya Nabi Daud yang berjaya mengalahkan Jalut dengan senjata yang senjata seumpama slingshot. Apa entah slingshot dalam bahasa Melayu, penembak getah macam tu, getah batu macam tu kan, slingshot. Saya lupa dah nama dia dalam bahasa Melayu. Plastik. Yes, lastik. Lastik.
Hari tu tak jumpa di perkataan ni. Ni, lastik ni. Tanah Melayu guna lastik macam ni. Cuma apa yang Daud gunakan tu slingshot. Slingshot lebih sama lah, lebih kurang lastik juga. So bila dah macam tu, maka bila kita baca, wow, orang terdahulu hebat, Nabi terdahulu hebat. Lalu Allah kata, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul tu ada yang kami lebihkan ke atas sebahagian yang lain. Ada yang kami lebihkan berbanding yang lain. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih yang ini, ada yang lebih yang ini. Minhum man kallamallah. Sebahagian daripada mereka boleh bercakap dengan Allah. Iaitu siapa? Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebahagian yang lain kami angkat darjat mereka. Ujian yang mereka lalui pun berbeza. Nabi Zakaria berbeza, Nabi Ayub berbeza, Nabi Nuh lain ujiannya, Nabi Lut juga lain ujiannya. Kemudian Allah kata wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami berikan Isa beberapa keterangan, beberapa mukjizat. Wa ayyadnahu, lalu kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, dengan Jibril, Ruhul Qudus. Maksudnya dia diberikan wahyu, kami beri dia mukjizat, dan dia juga didatangi oleh Jibril untuk dapat wahyu. Dia dapat kitab Injil. Walau sya Allah, dan kalau Allah nak, kalau Allah nak, maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau Allah nak, setelah kedatangan para nabi dan rasul itu, umat-umat dia takkan berbunuhan sesama sendiri setelah mereka dapat panduan daripada Taurat, daripada Injil. Kan? Kalau Allah nak, selepas kita dapat Quran ni, Malaysia tak akan terpecah kepada banyak parti Melayu. Kalau Allah nak, Yaman tak akan berperang sesama sendiri, peperangan antara kaum. Tak. Masing-masing Islam, sama-sama Islam. Walau sya Allah maqtatalal ladzina min ba'dihim. Kalau Allah nak, mereka tak akan berbunuhan sesama mereka. Selepas mereka dapat Quran, selepas mereka dapat Injil, selepas mereka dapat Taurat. Walakin ikhtalafu. Akan tetapi mereka bertelingkah, mereka berselisih, mereka bergaduh. Faminhum man aman. Ada antara mereka yang beriman. Wa minhum man kafar. Ada antara mereka yang kufur. Walau sya Allah, dan kalaulah Allah nak, maka tatalu, mereka takkan berbunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah buat apa yang dia nak. Rupanya, by default, apa yang Quran tawarkan kepada kita akan mengakibatkan kita tunduk dan patuh, dan takkan ada orang yang saling bergaduh. Tak mungkin. Tak mungkin. Akan tetapi, Allah buat apa yang dia nak. Apa maksud Allah buat apa yang dia nak? Allah tetap beri ujian demi ujian demi ujian sehingga kita berselisih. Ujian tu didatangkan supaya kita berbeza pendapat, berselisih, dan tengok apa yang kita buat tak kali kita berselisih. Setiap orang diuji. Kau boleh patuh tak perintah Allah? Berselisih. Dan antara banyak punca perselisihan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak-banyak punca perselisihan, bukan saja mengakibatkan pergaduhan, malah peperangan. Apa dalam banyak-banyak punca ni? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, kamu kena tahu punca orang bergaduh, berselisih, berperang, rebut kuasa. Kenapa? Anfiqu mimma razaqnakum. Tentang harta yang kami beri rezeki pada kamu.
Ini punca utama perselisihan manusia. Sebab nak kumpul harta. Ayat 254 Allah arahkan, wahai orang beriman, sedekah, infak, apa yang telah kami beri rezeki pada kamu. Kami yang beri pada kamu. Kamu kena infak. Kamu kena belanjakan. Bukan dikumpul. Kamu kena belanjakan. Dan kamu kena belanjakan ini seolah-olah tiada hari esok min qabli, sebelum ayatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum tibanya hari tiada sebarang jual beli di dalamnya. Wala khullah, tiada rakan karib, tiada dah BFF, wala syafa'ah, dan tiada orang yang boleh beri syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang yang ingkar terhadap arahan ini, dia zalim. Dia zalim. So, pembukaan 2 ayat sebelum ayatul kursi, Allah sentuh tentang bahana harta, kekayaan yang mengakibatkan pergaduhan, yang mengakibatkan pertelagahan, malah dia hasilkan peperangan sebab nak rebut kekayaan. Sebab nak rebut kekayaan. Cuba tengok sejarah Abrahah. Kenapa dia sampai ke Yaman? Anak-anak saya bila dia minta, jadi tolong cerita kisah Abrahah, saya mula cerita start daripada Yaman. Apa yang Abrahah buat di Yaman? Dengan empangan, sabak, runtuh, musnah, tenggelam semua kawasan yang dahulunya kerajaan Sabak ni begitu makmur, kaya raya, tempat pelancongan, orang ramai datang, ekonomi blooming. Setelah dia punya empangan pecah, maka semuanya hancur dan musnah. Dalam masa yang sama, Kaabah menjadi tumpuan orang ramai untuk pergi melaksanakan haji. So, Abrahah yang nak mengembalikan kegemilangan Yaman, dia buat macam-macam kempen melawat Yaman. Kempen itu dan ini. Dia invest dalam industri pelancongan. Orang tak datang. Malah dia bina kopi ori Kaabah one to one. Dia bina kopi ori Kaabah tu one to one. Dari emas pun orang tak datang. Apa rasa-rasa benda paling utama yang mendorong dia untuk buat keputusan serang Kaabah? Sebab ekonomi tak masuk, orang tak masuk berbelanja di situ. Orang tak datang Yaman. Bila orang datang Yaman, dia berbelanja di Yaman. Ekonomi dia makin meningkat. Abrahah pergi serang Kaabah, motivasinya sebab ekonomi, sebab duit. Dan Allah gelar dalam ayat ini adalah mimma razaqnakum, apa yang telah kami beri pada kamu. Sebab duit, ekonomi, itu punca utama. Bukan dia dengki kedudukan Kaabah tu. Dia cuma nak tarik orang supaya datang ke Yaman. Tu dia. Dia sanggup belanjakan. Saya tak tahu sebab proses inflasi itu sudah sangat jauh dulu dengan sekarang. Tapi bayangkan zaman tu dia bawa gajah sampai ke Mekah daripada Yaman. Perjalanan lebih kurang berapa? 800 km. Sama macam perjalanan adik-beradik Yusuf ulang alik daripada Mesir ke Palestin. Lebih kurang tu
bawa gajah. Gajah mana boleh jalan kat padang pasir? Dia buat laluan untuk gajah. Dia buat jalan untuk gajah. Berkilometer jauhnya sanggup. Semata-mata kerana apa? Nakkan kuasa ekonomi. Kenapa Amerika serang Iraq? Minyak. Kenapa diserang Afghanistan? Tanah yang subur. Itu semua latar belakangnya ekonomi. Ekonomi. British dulu jajah tanah Melayu. Sebab apa? Ekonomi. Kalau ikut negara British sekarang ni, berapa besar je negara dia? Ekonomi. Yang ada grudge terhadap Islam ialah Spanyol. So, Allah bagi tahu tentang bahaya harta ni bila dia tidak diurus dengan betul dan baik. Dan Allah mulakan dengan nafkahkan. Jangan biar engkau simpan. Jangan biar engkau pegang. Ni tadi nak tunjuk. Jangan biar engkau pegang. Belanja. Bagi. Itu dia apa nama? Sumbangan. Untuk orang-orang yang keputusan bekalan, datang masjid negara dan kami bagi. So, jangan sampai harta itu membuatkan engkau tamak. Sebab kita punya fikrah, cara kita berfikir ialah no money, no talk. Tanpa duit, kita susah nak hidup. Kan? Lantas ada orang kata, duit bukan segalanya, tapi segalanya perlu pada duit. Kan? Ideanya adalah segalanya perlu pada duit. Dan arahan 254 ialah, wahai orang beriman, nafkahkan apa yang telah kami berikan padamu. Sebelum datang hari yang tiada jual beli, tiada rakan karib, tiada syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Allah nak tarik perhatian kita, jangan bergantung kepada rezeki ini. Jangan bergantung kepada rezeki ini. So, nak bergantung pada siapa? 255. Allah perkenalkan diri dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau tadi kita punya idea ialah duit bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Sekarang Allah nak bagi tahu. Duit bukan segalanya. Ada duit, nafkahkan. Ada rezeki, infakkan. Ada tenaga, tolong orang. Ada idea, bantu orang. So, asyik kita je bantu orang. Siapa nak bantu kita? 255 Allah datangkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa nak bantu engkau? Allah. Tiada Tuhan selain dia dan dialah yang maha hidup dan yang kekal mentadbir berdiri selamanya. Begitu Allah datangkan ayat ini. Infak, bantu orang. Walau kita dalam keadaan tertekan, bantu. Anfiqu mimma razaqnakum, tidak semestinya duit. Tenaga, nasihat, tunjuk ajar, bantu. Dan saya dapat nasihat yang begitu mencengkam jiwa. Dia nasihat kepada para ustaz. Dia kata, anda pergi mengajar kat masjid dekat surau, buat daurah semacam ini. Anda mengajar tu itu bukan sumber pendapatan. Sama ada orang beri atau tak, orang bayar atau tak. Apa yang anda lakukan itu tanggungjawab. Dan tanggungjawab seperti kita solat, tanggungjawab kita
Tak perlu apa pembayaran, biar Allah yang settlekan. Anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan apa sahaja yang Allah rezekikan pada kamu. Allah beri saya keupayaan, rezeki untuk tadabbur. Nafkah. Beri. Sebab Allah yang akan cover. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bagi tahu, berhati-hati, bersedia sebelum datang hari yang tiada jual beli. Why jual beli? Kerana poin utama kita memandang harta ialah senang nak beli apa-apa. Senang nak beli apa-apa. Kan? Kalau tak ada duit, saya nak beli ustaz. So Allah datangkan kegusaran yang utama. Hutang wajib bayar, kenalah kumpul duit. Hutang tu wajib bayar. So kenalah kumpul duit. So kalau hutang tu wajib bayar, kumpul duit tu wajib. Tu perlulah tu. Kalau dia rasa boleh dengan harta dia tu tak nak berhutang atau menyusahkan orang lain, silakan. Sebab ada orang kumpul suka-suka sebab dia suka tengok duit tu bertambah dan bertambah dan bertambah. Ada orang siap beli kereta dan komplain bonet kereta dia hanya cukup 2 juta ringgit. Hanya boleh muat 2 juta ringgit. Nak bagi tahu bonet kereta tu tak besar sangat. 2 juta je, aku ada lebih. Ada orang yang macam tu. Dan kita jumpa videonya. Arahan dari Allah, beri. Anfiqu, infak. Sedekah, ke derma, ke wakaf, ikutlah. Mimma razaqnakum. Malah bayangkan berkaitan dengan urus tadbir keuangan ni. Nabi pernah beri amaran keras kepada mereka-mereka yang kekal masih lagi buat transaksi sewaktu Jumaat. Mereka yang masih buat transaksi sewaktu khutbah Jumaat. Nabi kata kalau ada peniaga yang masih buat transaksi semacam itu, aku berdoa pada Allah, moga perniagaan orang itu rugi. Sampai macam tu. Punyalah manusia ini boleh mabuk dengan jual beli ni. Sebab perniagaan as a whole, perniagaan itu sendiri sebenarnya bukanlah benda yang menyeronokkan. Walaupun saya tak berniaga, tapi bila saya melihat orang berniaga, katalah berniaga restoran. Perniagaan ni benda yang tidak seronok. Dia kena, awal pagi dia kena cari barang, bahan untuk masak. Dia kena keluarkan modal. Cari bahan untuk masak. Kemudian dia deal dengan tukang masak. Kalau menu tetap tu, dia akan beli barang yang sama tiap pagi. Kemudian deal dengan tukang masak. Dia mula masak. Yang tentang perempuan tu, itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Tapi arahannya kepada lelaki. Kemudian buka kedai. Kedai kena basuh, kena bersih. Pelayan kena ada. Kemudian kena customers is always right. Rasa tu kena sama rasa menepati tekak pelanggan, bukan tekak kita. Dan rasa tu kena sama. Kalau semalam dia rasa macam tu, hari ini juga kena rasa yang sama. Atau lebih baik. Kalau rasa berubah,
pelanggan akan lari. Dan dalam keseluruhan perniagaan, Allah highlight benda yang paling juicy. Dan Allah highlight itu dalam surah Jumu'ah. Dalam keseluruhan institusi perniagaan tu, Allah highlight benda yang paling juicy. Apa dia? Fa'idha qudiyatis salah. No. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ni bai'un ni. Bai'un. Dalam perniagaan inilah yang paling juicy, bai'un. Bai'un ni apa? Transaksi tu, jual beli. Bila kita nampak pelanggan kita mula keluarkan kad untuk bayar. Part simpan stok, beli barang, nak masak, semua tu bukanlah benda yang menyeronokkan. Dah hari-hari buat. Dia akan jadi bosan. Tapi bila keluar pelanggan punya kad nak bayar, tu ada bunyi kecing. Benda yang paling juicy. Dan Allah kata, benda yang paling juicy itu pun tak ada. Yaumul la bay'un fihi. Tiada sebarang transaksi jual beli. Apa maksudnya? Engkau kaya macam mana pun, kau tak boleh beli apa-apa di mahsyar. Kau tak boleh beli nilai pahala. Kau tak boleh beli cahaya. Kau tak boleh beli apa-apa. Tak boleh. So, tak ada transaksi. Wala khullah. Khullah ni BFF. Kawan. Pada hari itu, hartamu tidak boleh beli orang. Kan kita dekat dunia ni, bila kita kaya, ramailah kawan. Bila kita sengsara, kawan pun hilang. Sama juga dengan pasangan. Abang kaya, abang sayang. Abang kayap, abang melayang. Wala khullah. Tiada pasangan rapat. Tak ada rakan karib, tak ada. Wala syafa'ah. Dan tiada sebarang bantuan. Tiada sebarang bantuan. So, kalau kita beringat, ingin patuh dan nakkan perlindungan, sebab selama ni idea ni ialah wang boleh selamatkan, wang boleh bantu, rezeki boleh, kita boleh bergantung pada rezeki. Sekarang Allah kata, tak, jangan bergantung pada rezeki, jangan bergantung pada duit, jangan bergantung pada wang, bergantunglah pada Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang terus hidup dan Dia kekal mentadbir selama-lamanya. So, Ayatul Kursi sebenarnya membetulkan cara kita berfikir, di mana tak kala kita merasakan aku kena bergantung juga pada benda ni by hook or by crook. Tak. Tang sebagai Allah adalah pelindungmu. Dan cara Allah memperkenalkan diri dalam ayat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Allah mulakan dengan tiada Tuhan selain Dia. La ilaha. Tiada kecenderungan selain Dia. Dialah Al-Hayyu. Hayyu bukan sekadar hidup. Hayyu. Apa maksud hayyu? Hayyu.
Hidup. Kekal. Dia bukan sekadar hidup, benar hidup. Dia sebenar-benar hidup. Kita kadang, kita ada masa-masanya yang kita rasa letih, lesu, tak bermaya, tak ada mood. Kan? Dan kita ada kawan yang nampak dia tu sentiasa segar, sentiasa bersedia. Walaupun hari Isnin, kan hari Isnin selalu orang Monday blues, rasa macam belum ready nak kerja. Tapi ada member yang, dia live and kicking. Ever living. Hayu. Dia sentiasa segar, sentiasa bersedia. Dia bukan macam kita baru bangun tidur, alah nantilah kejap lagi lah, bermalas-malas. Tak. Hayu. Segar, mekar. Bila-bila masa boleh diharap. Boleh mengurus, mentadbir, on the spot. Sentiasa menjaga semuanya. Tu hayu. Dan hayyun itu tanpa henti. Dan qayyum mentadbir. Mentadbir memastikan perjalanan pentadbiran itu berlaku tanpa henti. Dan sekarang kita dah ada teleskop James Webb. Dan kita dah boleh melihat alam semesta dengan lebih jelas. Dalam bentuk 3D. Kan selama ni kita nampak gambar yang semacam ni dalam bentuk 2D. Sekarang kita boleh lihat dengan lebih jelas dalam bentuk 3D. Semalam saya jumpa dekat Facebook. Cantiknya. Ni kan 2D, 2D. Sekarang bentuk 3D. Pillars of creation. 3D. Cantik gila. Siapa yang menjadikan dia kekal ditadbir begitu, kekal berjalan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah alam semesta yang terbentang ini begitu perfect berjalan, kita menaksikan gerhana bulan, kita pernah melalui gerhana matahari, alam ini ditadbir dengan begitu cantik perjalanannya, takkanlah setakat hidup kita yang tiny, mini, kecil ini Allah tidak bantu. Al-Hayyu Al-Qayyum. So, dua sifat pertama yang kita jumpa dalam ayat ini. Sebab nanti dia akan ditutup oleh dua sifat di hujung. Al-Ali, Al-Azim. So, Hayyul Qayyum, dia hidup, segar, mekar, dan pentadbiran itu berjalan begitu stabil, teliti, dan sentiasa berkembang. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Dia tidak disentuh oleh sinah. Sinah ni apa? Ngantuk. Wala naum, dia tidak tidur. Apa kaitan sinah dan naum? Apa sebenarnya Allah sedang bagi tahu ni? Dia tidak disentuh. Dia tidak dihinggapi. Dia tidak datang padanya ngantuk dan tidur. Tuan-puan, ngantuk dan tidur ni adalah musuh utama kepada pekerjaan seperti menjaga, guard, kan, security.
polis yang berjaga malam, atau apa, ibu-ibu yang menjaga anak. Kan tengah dodoi anak, kadang yang tidur dulu siapa? Mak tidur dulu. Nah, tu betul menjaga tu. Musuh utama setiap penjaga ialah mengantuk dan tidur. Musuh utama orang yang menjaga ialah mengantuk dan tidur. Allah bagi tahu, dia Hayyu, dia Qayyum, dia langsung tidak disentuh oleh mengantuk dan tidak disentuh oleh tidur. Maksudnya, dia boleh diharap. Ada tempat nak bersandar. Bukankah tadi Allah sedang tarik kesedaran kita untuk berharap kepada rezeki? Terus sekarang Allah bagi tahu dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maksudnya 24 hours. Kita pun kadang tengah-tengah malam, kalau dulu lapar nak cari makanan, tiba-tiba lupa, alamak, lupa nak keluarkan duit, cash tak ada. Nak pergi ATM out of service mula jam 12 tengah malam. Kan waktu muda kan kita suka berjalan-jalan berpelesiran jam 2-3 pagi. Nak makan tak ada duit, tak ada cash, ATM tutup. Terpaksa tunggu esok pagi. Bank tutup. Allah kata dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia boleh bantu 24 jam. Reliable. Kemudian Allah kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lamul milk lahu. Lam tu lamul milk lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia memiliki apa sahaja yang ada di langit, 7 lapis langit ni, dan apa sahaja yang ada di bumi, semua milik dia. Kalau tadi dia bagi tahu dia tidak mengantuk dan tidak tidur, dia boleh diharap 24 jam. Sekarang Allah bagi tahu dia memiliki semuanya. Dia memiliki semuanya. Dan Allah kata, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang nak syafaat, takkan dapat kecuali dengan izin dia. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Jadi siapa yang boleh beri syafaat kecuali dengan izin dia. Kan? Ya, siapa yang boleh bagi syafaat kecuali dengan izin dia. Kemudian Allah kata apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dia tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan kemudian Allah kata wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan sedangkan mereka tidak tahu suatu pun ilmu Allah melainkan apa yang Allah nak. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan mereka tak tahu sesuatu pun kecuali apa yang Allah beritahu. Apa yang Allah bagi. Alif Lam Mim pun kita tak tahu apa maksud. Allah tak bagi. Allah tak bagi tahu apa maksudnya. Kita pun tak tahu apa maksud sampai ke sudah. Nabi pun tak tahu apa maksud. Alif Lam Ra, Ta Sin Mim, Ha Mim. Tak tahu. Selagi Allah tak bagi tahu apa maksud, kita tak tahu apa-apa maksud. Tak tahu, tak ada ilmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya pentadbiran, luasnya
kekuasaan, luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang berapa luas kursi Allah ni. Luasnya kursi Allah ini ibarat, nak dibandingkan dengan alam semesta kita, ibarat sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir. Cincin itu alam semesta kita, padang pasir itu ialah kursi Allah. Kursi Allah. Dan Allah kata wala ya'uduhu hifzuhuma, dan dia tidak keberatan untuk menjaga keduanya. Apa keduanya ni? Langit dan bumi. Dia tidak berat untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dialah maha tinggi dan maha besar. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan, Ayatul Kursi ini terbahagi kepada 9 frasa. Frasa pertama daripada Allah sehingga Al-Qayyum. Ini yang pertama. Dan yang ke-9 ialah Wahuwal Aliyul Azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maha agung. Kemudian kalau kita tengok frasa kedua, la ta'khudhuhu sinah wala naum. Dia tidak disentuh oleh ngantuk dan tidak tidur. Kalau 1 di-pair dengan 9, sekarang 2 di-pair dengan 8. Oh, rupanya sinah dan naum, ngantuk dan tidur, pasangannya ialah dia tidak sukar menjaganya. Kan tadi saya sebut tentang musuh utama bagi pemelihara dan penjaga ni ialah mengantuk dan tidur. Di atas Allah kata dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kerana itu dia tidak sukar untuk menjaga langit dan bumi. Sebab dia tak mengantuk dan tak tidur. Setakat nak jaga bumi, setakat nak menjaga bumi dan langit, senang sangat. Kemudian Allah kata apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ketiga. Frasa yang ketiga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Bukan sekadar itu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kekuasaan kursinya itu, luas kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi Allah kata dia memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Malah sekarang Allah bagi tahu kursi dia, kekuasaan dia meliputi langit dan bumi. Kemudian Allah kata, frasa yang keempat, tiada siapa boleh bagi syafaat kecuali dengan izin dia. Kemudian Allah bagi tahu, tidak seorang pun boleh dapat ilmu kecuali dengan izin dia. So syafaat dan ilmu atas izin Allah. Dan bila kita tengok frasa yang kelima yang di tengah-tengah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan mata kita, ayat di hadapan mata kita, ayat yang kita nak baca dan ayat yang kita dah baca. Ayat yang kita nak baca apa? Wala yuhituna bi syai'in. Yang kita dah baca apa? Allahu la ilaha illallah. Ayat sebelum. Allah kata Allah tahu. Dan sekarang bila kita lihat balik, wow, cantiknya Allah susun ayat kursi ni. Yang di atas sama dengan yang di bawah, nombor 2 dengan 8, nombor 3 dengan 7, nombor 4 dengan 6, di tengah-tengahnya ada nombor 5, dan pada ayat nombor 5 Allah kata apa? Aku tahu yang terdahulu dan aku tahu yang akan datang. Magnificent. Kalau begini detail, indah,
cantiknya cara Allah susun ayatul kursi. Setakat Allah nak bantu kita. Yang kita selama ni kata duit boleh menyelamatkan kita. Duit adalah segalanya. Mudah sangat Allah nak bantu. Allah nak kita berharap dengan dia, bukan berharap dengan wang, bukan berharap dengan duit, bukan berharap dengan harta. Allah nak kita bergantung dengan dia. Imagine begini tuan-tuan, saya bawa contoh. Kalau kita ada kawan kita sangat boleh diharap, sangat reliable. Kita susah di mana pun dalam Malaysia ni. Pancit kereta dekat Kajang, dia kata kau tunggu sekejap, aku datang. Bro, aku dekat Johor ni, kat Pontianak. Kat mana bengkel terdekat kat sini? Kau relax. Nanti ada kawan aku nanti sampai. Tolong kau. Dia sangat reliable. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dia banyak connection. Aku nak pergi immigration. Yang kau ada orang tak dalam tu? Ada. Ada kawan aku. Nanti aku minta dia tolong bantu kau urus. Dia banyak connection, dia banyak kabel, dia banyak kenal orang. Tadi dia boleh diharap, sekarang dia banyak connection. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dia boleh bagi syafaat, boleh beri bantuan. Anak aku nak masuk UA tapi tak dapat lagi beasiswa. Kau ada lubang tak kat Mara? Ada. Aku kenal tu, dia ketua pengarah tu. Kau relax, bagi nombor IC anak kau. Dia boleh bagi syafaat sampai macam tu. Malah kadang kalau kita nak pergi luar negara, nak pergi umrah, bro, kau boleh tolong jaga tak kereta aku? No hal, aku tolong jaga kereta kau, jangan risau. Rumah kau pun boleh, tak ada hal. Allah datangkan sifat, Allah perkenalkan diri dia dalam bentuk rakan karib yang kita sangat dambakan. Allah perkenalkan diri dia pada kita dalam bentuk akulah kawan rapat yang kau cari-cari. Kau nak perlindungan, kau nak penjagaan, aku boleh. Aku tak ngantuk, aku tak tidur. Kau nak apa dekat langit dan bumi ni, aku punya. Kau nak bantuan syafaat, aku boleh izinkan. Kau nak ilmu, aku boleh bagi. Oh, by the way, kekuasaan aku meliputi langit dan bumi. Dan setakat nak jaga keduanya, tak ada hal. Wahuwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Dan sewaktu Allah memperkenalkan diri dia, langsung tak ada ayat arahan, sembahlah dia. Tak. Langsung tak ada ayat arahan, kalau kau tak ikut, kau masuk neraka. Tak. Semuanya tentang benefit yang kita boleh dapat. Dan ini bukan janji manifesto. Tak. Ini Allah memperkenalkan diri. Allah nak tarik perhatian kita, sudah-sudahlah dengan harta tu, mari kau kenal Tuhanmu. Dan setelah Allah perkenalkan diri, setelah Allah perkenalkan diri dia, ayat seterusnya adalah ayat yang sangat menyayat hati. La ikraha fid din. Tak ada paksaan untuk engkau masuk agama ni. Allah tak paksa kita untuk Islam. Tak. Setelah Allah perkenalkan diri dia sebagai rakan rapat yang boleh dipercayai, kawan rapat yang boleh membantu, dan kita dah kenal, lalu kita nak tarik diri. Allah kata, it's okay, tak ada paksaan. Engkau tak nak agama ni, tak apa.
La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Setelah kita kenal Allah dan Allah kata, tak apa. Kalau kau tak nak kawan, tak apa. La ikraha fid din. Maafkan saya Ya, tuan-tuan. Ustaz. Ya. Waktu sekarang pukul 3:05 petang. Kami amat mengadu-ngadukan sekiranya Ustaz ingin berehat sebentar. Okay, sikit lagi. Kalau nak berehat, sikit lagi. Silakan Ustaz. So, bila Allah kata la ikraha fid din, dia dalam bentuk setelah kita tahu orang tu begitu baik dan kita kenalkan kawan A kepada kawan B ni sangat baik dan kawan A pula buat acuh tak acuh. So yang kawan B kata, okey, kalau kau tak nak kawan aku, okey, it's okay, tak ada hal. Tak ada paksaan pun. So basically, amat rugi orang-orang yang gagal kenal Allah dengan baik, gagal kenal agama ini dengan baik, lalu mengambil sikap untuk tak nak dengan agama ni. Allah kata tiada paksaan. Allah tidak paksa siapa-siapa untuk masuk agama ini. Qad tabayyana rusydu, kerana Allah telah nyatakan, telah sebut, telah perkenalkan dengan jelas dan terang siapa dia. Allah dah perkenalkan diri dia. Siapa dia? Reliable, boleh diharap, sangat boleh membantu, sangat luar biasa, hayyul qayyum, hidup dan kekal mentadbir. Wow. Dan setelah itu, kalau ada orang masih menolak, Allah kata tak ada paksaan. Sebab yang bakal rugi nanti siapa? Orang itu. Orang itu. Dan kemudian Allah kata apa? Faman yakfur bit-taghut. Oh, rupanya iman dan kufur ini dia kedua-dua belah pihak. Sekarang Allah kata siapa yang kufur dengan taghut. Tadi beriman dengan Allah. Sekarang beriman dengan Allah sama dengan kufur, kafir terhadap taghut. So kita ni sebenarnya kita kafir, kita ni orang kafir terhadap taghut. Kita beriman dengan Allah dan kita kafir terhadap taghut. Sini Allah kata, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman dengan Allah. Siapa yang tidak percayakan taghut, apa taghut ni? Makhluk-makhluk yang melampau, yang disembah, yang jadi berhala. Taghut juga boleh jadi dalam bentuk wang ringgit. Hidup dan mati dia semata-mata nak cari duit. Tu taghut. Melampau-lampau. Nak kekalkan kuasa, melampau-lampau, bertaghut. Macam Firaun, Haman, tu taghut. Siapa yang boleh mengasingkan diri dia daripada taghut, kekal beriman dengan Allah, faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Dia sebenarnya sedang berpegang dengan simpulan tali Allah yang teguh. Dan Allah kata apa? Lan fisama laha. Tali itu takkan putus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim. Allah dengar dan Allah tahu. Kenapa Allah kata Allah dengar? Sebab kadang kata-kata manusia ni, kata-kata manusia boleh mempengaruhi kita. Kau percaya sangatlah konon-konon nak tawakal pada Allah, tak nak buat itu, tak nak buat ini, tak nak melabur itu, tak nak melabur ini. Nanti yang rugi engkau. Tapi bila kita stick, berpegang dengan tali Allah, tali itu takkan putus. Allah dengar siapa yang mempengaruhi engkau. Allah dengar cakap-cakap mereka. Dan Allah tahu apa yang berlaku. So kita berehat dulu 5 minit.
dan kembali selepas ini. Silakan Ustaz. Dan sesi daurah kita ya berehat selama 5 minit, waktu sekarang pukul 3:10 petang. Kita akan kembali bersama pada pukul 3 suku petang. Silakan Ustaz.